Apa khabar semua? Bertemu kita sekali lagi dalam video kali ini di mana kita nak tengok enjin Honda City RS IMMD ni kenapa torque dia tinggi sangat. 253 Nm torque. Habis kalah kereta-kereta segmen B yang lain. Tapi yang peliknya Honda declare yang torque dia tinggi, tapi power pula dia declare 98 horsepower saja. Lebih rendah dari varian Honda City yang lain. Ini yang ramai confused ni. Maknanya kalau torque tinggi macam ni kan, masa nak pecut tu memang best. Torque figure yang macam ni dah level kereta-kereta yang lagi besar enjin dia macam Toyota Camry dan sebagainya. Korang rasa lah kan, betul ke Honda City ni boleh pergi lebih laju dari Toyota Camry? Adakah dia laju ni sebab teknologi IMMD? Apa pula teknologi IMMD ni kan? Memang betul kita tahu yang Honda City RS ni adalah kereta hybrid. Tapi dulu pun ada juga Honda City Hybrid. Tak adalah torque dia sampai 253 Nm. Okey, mari kita tengok. Kalau ikutkan spesifikasi Honda City RS ni, enjin dia menggunakan Atkinson cycle bersama-sama dengan elektrik motor untuk gerakkan tayar. Honda panggil sistem ni IMMD, iaitu Intelligent Multimode Drive. Kita jangan risau sangat dengan term-term ni sebab ini marketing punya term. Jadi maknanya dengan bahasa yang mudah, Honda City RS ni adalah sebuah kereta hybrid. Tapi apa yang membezakan hybrid biasa dengan IMMD sampai dia boleh bagi torque yang banyak macam ni? Kadang-kadang kita pelik kenapa kereta dalam segmen B yang dalam kategori mampu milik boleh dapat teknologi yang canggih macam ni. Tak mahal ke? Okey, sebenarnya apa-apa teknologi pun dia ada cycle dia sendiri. Teknologi yang baru biasanya harga dia akan mahal. Pertama kali teknologi IMMD ni diperkenalkan kepada publik adalah dalam satu technical paper pada tahun 2013 yang ditulis oleh Higuchi dan Shimada. Mereka berdua ni project leader lah masa Honda develop teknologi ni. Jadi idea asal IMMD ni dia lebih advance sikit daripada hybrid series atau hybrid parallel yang biasa. Sebabnya dia ada generator. Maknanya kalau sebelum ni sama ada enjin atau motor yang gerakkan kereta, Higuchi dan Shimada ni design sistem yang mana enjin tu dia boleh charge bateri masa motor tu tengah drive kereta. Jadi apa yang menarik pasal sistem ni? Enjin kita ni sebenarnya dia cekap pada satu keadaan saja. Contohnya dia cekap pada 1500 RPM pada load sekian-sekian. Jadi kalau kita guna enjin ni untuk bawa kereta, memang dia tak akan cekap hampir sepanjang masa, betul tak? Sebab kita kadang-kadang kita bawa laju, kadang-kadang kita bawa slow, lepas tu ada berhenti-berhenti. Jadi kadang-kadang je lah enjin ni betul-betul cekap. Tapi sekarang ni kalau enjin tu guna hanya untuk pusingkan generator untuk charge bateri, kita boleh set supaya RPM dia 1500 je pada load yang tertentu. Jadi sepanjang masa enjin ni sentiasa cekap waktu dia tengah charge bateri. Jadi bila enjin cekap, kuranglah makan minyak. Bijak kan? Tapi pada tahun 2013 ni saya tengok teknologi ni belum perfect lagi sebab bila sistem jadi kompleks, nak bangunkan sistem untuk kawal enjin ni jadi susah. Sebab kita tak nak bawa kereta yang tiba-tiba ada jerking kan. Bila tukar enjin kepada motor je, jerking. Dan lebih teruk lagi, kita tak nak kereta tu tersadai tepi jalan sebab sistem dia dah pening. Jadi pada 2014, Honda publish lagi satu paper untuk explain dia punya control strategi bagi sistem IMMD ni. Dan kali ni dia tulis spesifik untuk Honda Accord. Jadi sebenarnya teknologi IMMD ni sewaktu dia baru dan masih mahal, mereka letak pada kereta yang premium dulu. Jadi sementara teknologi ni makin matang dan package pun makin canggih, dia orang yang bawa kereta premium ni lah yang kena tanggung development cost untuk kereta yang canggih macam ni. Dan kalau ikutkan website Poltan, pada tahun 2015, Honda ni dia dah start upgrade kilang dia dekat Malaysia sebagai persediaan untuk hasilkan enjin IMMD di sini. Dan bila datang tahun 2020, teknologi ni dah cukup matang dan affordable untuk semua orang. Untung tak? Sebab tu kita jangan terkejut kalau segmen B macam Honda City boleh ada enjin yang canggih dan torque setinggi 253 Nm ni. Sebab tu untuk apa-apa teknologi pun memang yang pertama kali keluar tu harga dia akan mahal. Bila teknologi ni dah matang dan package pun makin berkualiti, barulah dia akan available dengan harga yang rendah. Sama macam yang berlaku pada Honda City dan sistem IMMD ni. Okey, dan Honda City RS ni juga didatangkan dengan enjin Atkinson 4-cylinder iVTEC. Kalau anda nak tahu iVTEC tu apa, boleh klik video dekat atas ni. Tapi yang lebih menarik pada enjin ni adalah dia guna Atkinson cycle.
Apa beza Atkinson Cycle ni dengan enjin biasa? Okey, kalau anda nak tahu enjin kita yang biasa tu, dia punya kitaran dia tu kita namakan auto cycle. Sebabnya simple je, orang yang jumpa kitaran dulu tu nama dia auto lah. Beza auto cycle dengan Atkinson Cycle ni adalah auto cycle ni dia lebih power tapi kurang efisien berbanding Atkinson Cycle. Atkinson Cycle ni pula walaupun dia efisien tapi dia tak power sangat. Sebab waktu lejang compression tu, injap dia terbuka sikit supaya dia bakar minyak sikit saja. Maknanya piston ni akan travel lebih jauh masa lejang power berbanding lejang compression. Kesannya dapat bakar sikit minyak untuk setiap putaran enjin anda. Dan sebab Atkinson engine ni dia tak power, sebab itulah dia kena bergabung dengan elektrik motor ni tadi. Kalau guna enjin Atkinson Cycle saja, memang kereta ni akan jadi slow, dia tak boleh nak pecut. Dan untuk sistem IMMD ni, enjin dia hanya berfungsi untuk gerakkan kereta waktu kereta ni dah laju saja. Sebab kalau kereta ni dah bergerak, dia dah tak payah banyak power lagi untuk gerakkan dia. Untuk waktu-waktu lain pula, enjin ni sama ada dia akan off atau dia akan guna untuk pusing generator untuk cas bateri kereta tu. Mungkin sebab Atkinson Cycle dia lah, enjin Honda City RS ni dia tak guna turbo. Sebabkan enjin ni betul-betul efisien, banyak tenaga haba dari minyak tu dia dah tukarkan kepada pergerakan mekanikal. Jadi gas exhaust yang keluar dari enjin ni dah tak cukup tekanan, dah tak cukup suhu untuk pusingkan turbocharger tu. Kalau enjin auto cycle yang biasa tu, suhu dan tekanan exhaust masih lagi tinggi dan senang kalau nak pusingkan turbocharger. Kalau macam ni sesuai lah nak guna turbo. Tapi kalau Atkinson Cycle memang tak sesuai untuk pakai turbo. Dan sebab power output enjin Atkinson Cycle ni kecil, sebab tu kita confuse dengan spek Honda City RS ni. Sebab walaupun torque dia tinggi 253 Nm, lebih 100 Nm lagi tinggi dari spek Honda City variant yang lain, power Honda City RS ni Honda kata hanya 98 horsepower. Padahal yang variant lain pula dia orang dapat 121 horsepower. Jadi bila first time dengar memang pelik, kenapa power dia rendah sangat padahal spek dia spek premium. Okey, jawapan dia sebab macam saya explain tadilah. Sebab City RS ni dia guna Atkinson Cycle yang output power dia cuma 98 horsepower. Enjin lain pula guna auto cycle yang biasa dan memang lebih tinggilah power dia dari Atkinson Cycle. Tapi anda takkan rasa power dia kurang sebab enjin ni masa slow dia tak guna pun untuk bawa kereta ni, tapi elektrik motor tu yang gerakkan kereta. Jadi torque elektrik motor tu yang tinggi sebenarnya. Bila kereta dah laju pula, barulah enjin ni take over. Dan anda jangan risau sebab bila kereta ni tengah laju, dia tak guna banyak power pun untuk maintain laju macam tu. Tapi kalau laju sangat tu cerita lain lah kan. Ini segmen B kot, agak-agak lah nak laju pun kan. Kita nak main tengah bandar je, jadi torque tu memang sangat membantu. So enjin dalam Honda City RS ni, fungsi utama dia sebenarnya untuk cas bateri. Itu saja, dia tak guna sangat untuk drive kereta ni. Jadi lepas ni anda jangan pelik lagi kenapa torque dia tinggi tapi horsepower dia rendah untuk Honda City RS ni. Cuma itulah, sistem IMMD ni dia dah jadi satu sistem yang kompleks lah kalau nak banding dengan kereta biasa. Banyak kontrol sistem dia dan banyak juga komponen-komponen tambahan. Ada battery pack, ada elektrik motor lagi. Jadi tak salah sebenarnya kalau korang rasa sikit risau takut benda-benda ni rosak. Tapi anda kena ingat, sistem IMMD ni dah ada lama sejak 7 tahun lepas. Patutnya sekarang dah 7 tahun teknologi ni Honda guna, patutnya dah tak ada masalah lagi lah. Dan kereta Honda baru pun biasanya ada warranty beberapa tahun kan. Dan bolehlah meredakan sikit kerisauan para pembeli. Korang rasa kompleks sangat tak sistem IMMD ni? Teringin tak nak merasa torque macam ni dalam Honda City? Kalau saya, teringin lah juga kan. Tapi risau sikit sebab complicated betul sistem dia. Okey, jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Dan kalau anda belajar something dari video ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.